Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so selamat datang ke tutorial yang ketiga iaitu mencipta fail PHP. Okey, dalam tutorial kali ini cikgu nak tunjuk kepada kamu macam mana langkah-langkah untuk kita start menaip kod-kod PHP. Okey. So, sebelum kita start type kod PHP, pastikan kamu dah buat checklist ni dulu. Okey, pastikan kamu dah install XAMPP. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kamu dah install code editor. Okey, kalau untuk demonstrasi cikgu akan gunakan VSC. Tapi kalau komputer kamu slow, bergeraknya slow-slow, perlahan-lahan, memerlukan kesabaran yang tinggi, okey, kamu boleh gunakan Notepad++. Okey. So tak banyak beza lah. Cikgu pun dah tunjuk dah dalam tutorial untuk install code editor tu ada cikgu selitkan sekali untuk install Notepad++. So kamu boleh guna yang mana satu sajalah. Salah satu sajalah. Okey, kalau komputer slow guna Notepad++. Komputer gagah perkasa gunalah VSC. Okey. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu perlu buat adalah kamu dah selesai membina pangkalan data kamu. Dalam tutorial yang pertama, mencipta pangkalan data menggunakan PHP My Admin. Okey, bagi yang belum buat pangkalan data, kamu wajib buat pangkalan data terlebih dahulu. Okey, seterusnya yang keempat, apa yang kita nak kena buat adalah kita kena cipta folder utama sistem. Okey, di dalam root folder. Okey, root folder kita dah ajar dah ni dalam tutorial yang kedua. Ini tutorial yang pertama. Okey, dah selesai dah cipta root folder. Kalau root folder cikgu buat phone2you.com. Okey, terpulang pada kamu, jangan nak tiru cikgu. Okey, siapa tiru berdosa. Okey, gunalah nama folder yang lain. Okey, gunalah nama folder yang lain. Okey, dah selesai dah yang ini pun dah buat dah root folder kita. Folder utama kita. Barulah kita boleh start untuk menaik kod-kod PHP. Selagi mana tak buat 4 di atas ini, jangan kita nak buat yang ini lagi. Okey, buat yang keempat-empat ni dahulu. Okey, selesai. Okey, jom kita start menaik kod-kod PHP. Okey. Untuk kali ini, cikgu akan tunjukkan demonstrasi macam mana kita nak start menggunakan VSC, Visual Studio Code. Okey, so satu aplikasi ataupun software yang powerful lah untuk code editor. Okey, kalau cikgu guna semua benda dalam tu, Python, Java, apa semua benda cikgu guna dalam tu. Guna VSC sahaja. Okey, so kamu dah install VSC, sudah selesai install. Okey, so kita nak start type kod PHP. Tapi sebelum kita type kod PHP, pastikan kita punya XAMPP kita ni, XAMPP panel kita ni, kita dah tekan start untuk Apache dan juga MySQL. Okey, MySQL dan Apache ni kita dah tekan start. Tujuan dia kenapa? Tujuan dia bila kita dah type, kita nak uji. Okey, kalau tak start dua benda ni, kita tak boleh uji file PHP kita. Ingat bila kalau kita tak start dua benda ni, kita langsung tak boleh nak uji file PHP kita. Okey, dah selesai kita start dua benda ni, kita boleh tutuplah kita punya XAMPP panel kita. XAMPP control panel kita dah selesai. Okey, so nak type dekat mana? Kita type dekat VSC. Okey, bukalah kita punya software VSC kita, code editor kita. Okey, ini adalah interface asas dia. Okey, bila kita buka dia akan jadi macam ni. So apa yang kita nak kena buat? First kali, bila kita dah buka VSC ni, ini untuk pengguna pertama, untuk pertama kali guna, pastikan kita dah tick pada auto save. Pastikan kat sini ada tick. So kalau kamu baru install dia tak ada auto save kan, dia tak tick pada auto save. Pastikan kamu tick pada auto save. Tujuan dia apa? Tujuan dia apabila kita buat perubahan, kita type code dekat VSC kita ni, dia akan automatic save code yang telah kita type tersebut. Okey, kalau kamu tak tick, boleh tak cikgu? Saya malas nak tick. Nak tick pun malas. Tak apa, tak ada masalah. Tapi setiap kali kamu buat perubahan, kamu kena tekan file, tekan save. 20 kali perubahan, 20 kalilah kamu tekan file, tekan save ni. Okey, tapi kalau kamu dah buat auto save ni, dia tak payah nak tekan save lagi. Memang dia automatic akan save. Okey, kemudian yang kedua cikgu nak highlightkan juga dekat sini adalah mengenai color theme.
Okey. Warna ni, color theme kita ni, okey, kamu pilih-pilih warna dia. Okey, nak pilih file, preference, pergi dekat color theme ni. So, bagi cikgu suka menaip kod dalam mood yang gelap. Okey, cikgu suka type kod dalam mood yang gelap sebab cikgu nak jaga mata cikgu. Tapi, untuk tutorial, cikgu tak gunalah warna gelap ni. Nanti susah nak nampak. Okey, cikgu prefer guna yang theme yang lebih cerah. Macam ni. Okey. So, itu adalah fitur-fitur asas yang ada dalam VSC. Dia ada banyak lagi lah, tapi cikgu kongsikan dua benda tu saja dulu untuk kamu. Okey, so kita nak mula type. Dah tak sabar nak type. Okey, jom. First kali, first lagi tadi yang first, ini pun first juga. Okey, bila kita dah buka VSC kita ni, sebelum kita type, pastikan kita open folder dahulu. Macam mana nak open folder? Kita klik pada file, kita open folder. Okey, dah open folder, nak open folder apa? Open folder utama kita yang kita dah buat dalam root folder, yang kita dah buat dalam htdocs sebelum ni. Okey, cikgu pun bukalah cikgu punya file htdocs cikgu dekat XAMPP. Okey, dekat htdocs. Kemudian cikgu carilah phone to you. Mana phone to you cikgu? Okey, phone2you.com. Cikgu pun select folder. Okey, dia akan keluar nama folder dekat sini. Okey, kita baca arahan yang pada modul. Buka fail baru dan save as file ini dengan nama connection.php. Okey, so apa kita nak kena buat? Buka fail baru. Okey, buka fail baru. File, new text file. Kemudian save as sebagai connection.php. Okey, cikgu pun save as sebagai connection.php. Okey, kalau kamu perasan, kamu tengok dekat sini, dia automatic kita akan save dia dalam folder utama kita, folder phone2you.com kita. Okey, bila cikgu setiap kali cikgu save, dia akan automatic save dekat folder ni. Itulah tujuannya kita open folder, supaya bila kita nak save file kita tak akan save di tempat yang bersepah-sepah. Nanti kalau kamu tak buat macam ni, separuhnya save dekat desktop, separuh save dekat my document, separuh save dekat download, macam bersepah-sepah. Jadi sistem kita tak boleh running. Okey? So, selepas masukkan nama file, kita tekan butang save. Okey, itu cara pertama. Cikgu ada cara yang lebih mudah lagi untuk kita buat file kita. Okey, cikgu delete dulu file ni. Okey, ini cara kedua, cara yang lebih mudah. Kita klik saja dekat sini. Nampak? New file, icon ni. Saya klik dekat icon ni dan saya boleh masukkan terus nama connection.php. Okey, pun sama juga, tapi lebih cepat, lebih nampak pro sikit kan. Okey, boleh guna keyboard juga, Ctrl N apa benda tu. Cikgu tak nak ajarlah yang tu complicated. Okey, tapi ini antara cara yang mudah lah. Kita klik saja icon dekat sini. Okey, kita dah buat file connection. Sekarang tibalah masa untuk kita type kod-kod yang ada dalam modul ni. Okey, kita type kod-kod yang ada pada modul ini. Okey, jom kita type. Okey, so kita mulakanlah dengan bismillah. Kita type lah supaya tidak ada error. Kena mula bismillah, nanti ada error. Okey, so type lah. Kamu type lah sendiri. Cikgu tak nak type sebab cikgu dah pernah type. Cikgu nak copy paste sahaja. Okey, andai kata cikgu dah type paling laju di dunia dan terus siap sekelip mata macam tu. Okey, bermaksud file cikgu dah siap. Okey, file connection cikgu dah siap. Cikgu tak nak explain lebih lanjut dekat sini macam mana, apa itu file connection, sebab kamu boleh tengok tutorial yang keempat, kepentingan file connection. Okey, sebab cikgu explain dengan lebih detail lagi pada tutorial yang keempat, apa itu file connection, apa itu kegunaan file connection. Okey, sebab apa cikgu explain? Buat tahun ni cikgu explain. Tahun sebelum ni cikgu tak pernah explain. Tahun ini yang cikgu explain. Sebab apa? Sebab pernah keluar dalam soalan kertas 1, soalan SPM, dia tanya mengenai file connection. Kalau pelajar just type saja tanpa tahu apa bendanya, okey, pelajar tak boleh jawab soalan tersebut. Okey, jadi tahun ni cikgu ambil inisiatif, cikgu buat satu video khas untuk kamu supaya kamu boleh faham apa itu kegunaan file connection. Okey, tonton di tutorial yang keempat. Untuk tutorial kali ini cikgu lebih kepada macam mana kita nak buat file connection. Okey. So sekarang ini kita dah ada, kamu dah setiap type dah.
Okey, pastikan nama pangkalan data di sini ni, nama pangkalan data ni mestilah sama dengan nama pangkalan data yang telah kamu buat di dalam tutorial yang pertama. Okey, pastikan nama pangkalan data kamu sama dengan tutorial sama dengan pangkalan data yang kamu dah buat sebelum ni. So kalau cikgu punya ni phone to you. Nah ini nama pangkalan data cikgu. Phone to you yang kita dah buat semasa tutorial yang pertama. Jadi dekat sini cikgu kena gunakan nama database cikgu phone to you juga. Cikgu tak boleh guna nama yang lain. Kalau guna nama lain dia keluar error. Okey, sebab dia tak jumpa database tersebut. Jadi ejaan di sini mestilah sama dengan ejaan di sini. Okey. Boleh faham Ejaan dia mestilah sama. Okey, so kita dah siap type, kita nak uji kita punya file connection adakah telah berjaya ataupun tidak. Okey, kita nak uji dia. Macam mana nak uji? Type dekat browser, internet browser kita localhost / nama folder kita phone to you.com. Kita tekan enter dan dia akan keluar file directory macam ni. Okey, ini namanya file directory. Okey, so nampak file connection kita buat tadi dah ada kat sini. Kita klik file connection ni. Dia kata apa? Dia keluar error. Dia kata apa? Access denied for user root. Password no. Maksudnya cikgu punya file XAMPP cikgu punya MySQL cikgu root cikgu ada password. Kamu tak ada password. Please. Kamu baru install XAMPP, kamu tak akan ada password. Cikgu dah modify XAMPP cikgu, jadi cikgu kena letak password. Kamu XAMPP yang standard, yang kamu baru install, fresh, tak ada password. Ini yang telah cikgu modify. Ataupun kepada yang menggunakan web server USB web server ataupun menggunakan app serve, dia akan ada password. Tapi lain pada itu, sama ada XAMPP ataupun WAMP, dia tidak ada password. Jadi tak perlu masukkan macam ni. Okey, jangan nanti sampai ada yang tanya cikgu kenapa saya punya connection saya tak boleh. Sebab apa? Bila cikgu cek tengok, kenapa letak password cikgu dekat komputer kamu. Ini password di komputer cikgu. So jangan ikut. Kamu punya tak ada password. Rapat macam tu sahaja. Jangan ada jarak macam tu. Jarak pun password juga. Okey, so biar rapat itu. Cikgu punya ada password. Jadi cikgu masukkan password. Jangan masukkan password kalau kamu punya tu tak ada password. Okey. So kita try tengok, refresh. Okey, dia akan keluar paparan kosong. Kenapa dia keluar paparan kosong? Sebab connection kita telah berjaya. Kalau kita nak baca juga connection berjaya, buang hashtag ni. Kita buang, jangan cikgu buang hashtag ni. Kalau bila cikgu refresh balik, nampak dia akan keluar sambungan ke pangkalan data berjaya. Tapi kita nak cerita dekat satu dunia pangkalan data, sambungan ke pangkalan data kita berjaya. That's why pada modul cikgu letak simbol hashtag di sini. Cikgu jadikan dia komen. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dia berjaya dan kita jadikan dia sebagai komen. Jadi compiler tak perlu nak baca dia. Okey? So dia akan keluar kosong macam ni. So bila keluar kosong macam ni, connection kita telah berjaya. Okey, selesai file yang pertama. Kita teruskan lagi untuk file yang kedua. Macam mana? Klik dekat ikon new file. Kita tengok apa nama file kedua kita. File kedua kita adalah file header.php. Okey, buka file baru dan save as file ini dengan nama header.php. Okey, saya pun bukalah saya punya VSC, new file, type header.php. Okey, dia keluar dah file header kat sini. Apa kita nak kena buat? Kita type lah balik yang ini semua ni. Okey, cikgu pun type lah paling laju di dunia. Okey, jangan pula nak PM cikgu minta file Word ni. Okey, ramai PM cikgu sebelum ni minta file Word ni sebab dia kata nak rujukan. Tak payah. Kalau cikgu bagi dekat kamu tak jadi kerja khusus kamu. Kamu just copy and paste sahaja. Okey, so ini adalah file header.php. Dekat file header ni dia ada tajuk. So tajuk yang cikgu letak sini phone to you.
So, kamu boleh letakkanlah kamu punya tajuk sendiri. Tak perlu nak guna tajuk yang skema-skema. Sistem sokongan pemilihan barangan. Itu skema sangat. Budak-budak noob saja yang buat tajuk macam tu. Buat tajuk yang lebih menarik. Contoh macam kalau kamu tengok dekat pasaran sekarang ni, contohnya Shopee.com, Lazada, ataupun Agoda, ataupun Amazon.com. So, dia tak guna pun. Dia boleh je tulis sistem pembelian barangan. Tapi dia bukan knob. Dia gunakan nama yang lebih komersial, nama yang lebih menarik. So, kamu janganlah letak macam tu, buat malu saja cikgu kamu kalau kamu letak nama sistem sokongan pemilihan barangan. Pentayah buat macam itulah. Okey, letakkanlah nama yang lebih menarik. Okey, so kemudian kat sini ni boleh letaklah apa-apa saja kamu nak letak. Okey, kalau cikgu letak ya benda yang ni. Pilih phone di sini, tapi nanti belilah di kedai kami. Atau terpulang kepada kamu nak letak apa kat situ. Belilah peti sejuk dengan harga yang berpatutan. Terpulang kepada kamu. Kalau kamu buat sistem jual peti sejuk, tulislah kat situ apa promosi kamu. Okey. So, cikgu tak cerita juga dekat sini apa 3 bahagian menu yang ada dekat sini. Sebab cikgu akan cerita dalam tutorial yang keempat. Cikgu just nak cerita macam mana kita nak buat dia. Buat dan uji. Okey. So, kita dah siap dah file header. Apa kita nak buat kat sini? Kita klik kat sini. Kita type header. Header.php. Kita nak uji dah sekarang ni. Kita dah siap type. Kita nak uji. Tekan enter. Dia akan keluar macam ini. Okey, selesai file header. Okey, file header kita cikgu dah berjaya type dengan paling laju, dah siap. Okey, siapa boleh atasi speed cikgu menaip, memang cikgu bagi hadiah. Okey, tak sampai 3 second cikgu dah siap type file dia. Okey. Gurau saja. Nanti kan ada cuba menaip dengan kelajuan 2 second pula. Okey, footer.php. Okey, footer.php. Kita nak buat file footer pula. Macam mana nak buat file footer? Sama saja, ulang balik proses yang sama. Footer.php. Okey, type lah dekat sini kod-kod yang ada dalam file footer ni. Okey, kamu gunalah, jangan sampai kamu guna nama yang macam cikgu juga. Berdosa korang tiru cikgu. Okey, sebiji-sebiji berdosa korang. Ubahlah nama footer tu, tulisannya lain-lain. Okey, so dekat sini cikgu test footer.php. So dia akan keluar yang ini. Okey, selesai footer.php, cikgu teruskan lagi. File footer dah selesai. Cikgu nak buat file index pula. Okey, file index pula. Cikgu klik pada sini. Cikgu type index.php. Okey, cikgu type index.php. Okey. So, seterusnya. Okey, index.php. Okey, cikgu copy. Kamu type lah, cikgu copy je. Cikgu paste. Kemudian dekat sini ke bawah sikit. Okey, sama juga. Cikgu copy dan cikgu paste. Okey, selesai. Okey, selesai. Cikgu nak uji file index. Okey. Cikgu nak uji file index, cikgu boleh type file index.php ni. Kalau cikgu tak nak type pun tak apa. Okey, cikgu type kat sini. Okey. So dia akan keluar file index. Ini adalah hasil setelah file index kamu siap tanpa error. Okey, kalau ada error macam mana? Okey, kalau ada error, gunakan aplikasi yang dah cikgu buat untuk semak bandingkan kod kamu. Okey, cikgu dah buat aplikasi itu. Okey, so kamu nak buat apa lagi lepas ni? Teruskanlah new file, buatlah file-file yang berikutnya lagi sehingga siap semua sekali file-file yang ada. Okey, so cikgu rasa kamu boleh teruskan buat, tak ada masalah. Okey, cuma cikgu nak ingatkan kat kamu, jika file tersebut ada tanda macam ni, file proses tidak mempunyai antara muka. Okey, file proses tidak mempunyai antara muka. Bermaksud kamu tak boleh nak uji file tersebut di sini. Jangan pula nak uji pembeli, tolak login, tolak proses. Tak boleh uji sebab apa? Dia adalah file proses. File proses tidak ada interface. Okey? Jadi jangan uji file yang ada tanda yang ada marking dengan file proses tidak mempunyai antara muka ni. Sebab apa? Sebab file proses ni adalah kesinambungan daripada file borang.
Okey, jadi kalau nak uji fail proses kena masuk melalui fail borang. Nak uji fail proses kena masuk melalui fail borang. Okey, so cikgu rasa itu saja perkongsian untuk kali ini. Cikgu rasa kamu pun dah tak sabar untuk menaip kod-kod yang ada. So, kamu boleh terus type kod-kod kamu. So, itu saja perkongsian untuk tutorial yang ketiga ini. Okey, so selamat menaip. Type lah dengan bersungguh-sungguh. Cepat siap, cepat tenang, cepat relax. Itu saja. Cepat boleh ulang kaji bab untuk kertas 1. Jangan lengah-lengahkan buat kerja khusus sebab tabiat melengah buat kerja khusus ni adalah tabiat yang tak baguslah. Okey. Objektif kita nak cepat siapkan kerja khusus sebab kita nak tumpukan kepada kertas 1. Kerja khusus 30 markah saja, kertas 1 70 markah. Jadi pandai-pandailah kamu bahagikan masa. Okey. So itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di tutorial yang keempat. Bye.